Isti'la menurut bahasa bermaksud meninggi ataupun mengangkat, terangkat. Meninggi, mengangkat ataupun terangkat. Isti'la. Uluwin maksudnya tinggi. Uluwin ni tinggi. A'la kan? A'la maksudnya tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu kedudukannya tinggi dan tidak ada agama lain yang lebih tinggi daripada Islam. Dia gunakan yu'la. Al-Islamu ya'lu, tinggi. Okay, itu menurut bahasa. Baik, kita nak fokus kepada menurut istilah. Istilah dalam ilmu qiraat. Okay. Isti'la dalam bahasa Arab disebut dengan irtifa'u aqsal lisani ila hanakil a'la inda nutqi bil harfi. Ni saya tulislah, ini teks asalnya. Irtifa' ni maksudnya apa? Terangkat. Terangkat pangkal lidah. Aqsal lisan, aqsa ni pangkal lidah. Al-lisan lidah. Ya. Ketika ke langit-langit. Jadi semasa kita sebut huruf-huruf isti'la, kita punya pangkal lidah, lidah kita akan terangkat ke langit-langit. Inda nutqi bil harfi, ketika sebut. Itu maksud isti'la. Ya, jadi semasa kita membunyikan huruf-huruf isti'la, lidah kita kena angkat sampai ke langit-langit. Maksudnya kita kena streskan, kena tegangkan lidah tu supaya dia terangkat ke langit-langit. Bila lidah kita terangkat ke langit-langit, maka automatik bunyi huruf itu akan jadi tebal. Sebab tu namanya isti'la. Dan lawannya istifal, itu minggu depan insya-Allah saya cerita. Istifal ni dia relax, cool je kan. Kan ba, ta, sa. Kan kita relax je, dia tak bunyi tebal. Tapi isti'la ni cuba kita tengok mesti angkat. Ya? Itu dia punya key point dia. Angkat pangkal lidah, lidah kita ni angkat sampai ke langit-langit. Hasilnya bunyi huruf tersebut adalah tebal. Okey, jelas ya tentang isti'la. Baik, hurufnya ada berapa? Huruf isti'la ada 7. Khussa, zaghtin, qiz. 7. Khussa, zaghtin, qiz. Kha, sad, dad, ghain, ta, qaf dan za. Jadi selain daripada 7 huruf ini adalah huruf istifal. Jadi kalau kita hafal 7 ni, huruf hijaiyah semua ada 29. Ya, huruf hijaiyah alif sampai ya tu ada 29. Jadi bila kita hafal 7 ni, yang 22 lagi automatik jadi huruf istifal. Jadi ingat yang sikit lah. Tak perlu ingat yang banyak tu. Kan? Tak perlu ingat 22 ni. Hafal yang 7 ini. Khussa, zaghtin, qiz. Ya, 7 huruf.
Okey, insya-Allah boleh dapat 7 huruf. Okey, untuk pagi ni kita nak cuba praktiskan. Cuba praktiskan huruf-huruf tersebut. Mungkin saya tak ambil semualah. Kita bahagi besok kita akan sambung lagi. Kita ambil mungkin 2 atau 3 huruf pada pagi ni. Okey, kita ambil huruf yang pertama, kha. Khus kan? Khussa. Kha. Okey, kha. Baik. Bila dia berbaris, dia berbaris, berharakat maksudnya berbarislah. Fathah, kasrah, dhammah. Okey, lebih-lebih lagi untuk nak sebut sebutan tentang isti'la ni, letak baris fathah dengan baris mati. Yang ni baris fathah. Khalaqa. Kha. Kha. Kan? Kha. Dia bunyi dia kha, bukan kha. Kalau bunyi kha, lidah kita tak terangkat. Kha. Okey, dari segi makhraj tersebut kha. Betul, makhraj betul. Tapi salahnya adalah sifat. Sifat huruf salah. Kalau kita kata Khalid, dia kan biasakan kita ni ikut dia punya tulisan kan, Melayu kan, tulisan Rumi kan. Kita kata Khalid. Kha tu makhrajnya betul dah. Kha kan, betul. Tapi sifatnya salah. Dia salah dekat mana? Salah dari segi sifat. Saya selalu ulang, saya kata ni bila kita baca Al-Quran kena tengok 3. Makhraj, sifat, hukum tajwid. Kadang-kadang kita dengar okey, orang tu baca tajwidnya betul. Panjang pendek sebutannya betul. Kemudian dari segi makhraj betul. Tapi sifat salah. Kan? Ada yang kata Khalidin, Khalidina. Bukan Khalidi, dia kho. Dia sebut kho kan? Kho, kita punya lidah kita akan terangkat ke atas. Kho. Khalaqa. Okey, cuba tengok dekat sini. Kita nak bunyi dia. Bukan Kalau sebut salah. Dia roja, sifatnya adalah isti'la. Kena tebal. Lidah kita angkat ke atas, dia akan bunyi roja. Bukan sebelum ni kita sebut ke. Kalau tak sampai lagi ke peringkat isti'la, dia jadi istifal. Roja. Okey, kita ambil contoh dekat sini satu ayat yang selalu kita baca kan. Yahsabu annama lahu akhlada. Jangan baca akhlada. Kalau baca akhlada salah dari segi sifat. Dari segi makhraj betul. Betul. Tapi sifat salah. Dia akhlada. Yahsabu annama lahu akhlada. Akhlada. Jangan sebut akhlada. Beza dengan adalah isti'la. Kalau dia jadi istifal. Ini huruf yang pertama untuk pagi ini. Cuba sebut. Roja. Bukan roja. Itu namanya isti'la.
la. Baik. Yang kedua, kita pergi kepada huruf yang kedua adalah huruf sad. Sad. Ya, su. Suhufa, su. Suhufa, so. Bukan dia so, dia bukan sa. Ya, bukan sa. So. Yang ni kho. Ni so. Suhufa. Okay, kalau kita matikan huruf sad, ashabu, bukan as. Kalau dia tak sampai lagi kepada isti'la. Ya, ashabu. Kalau kita perasan lidah kita akan naik atas. Ashabu. Okey, tengok sebagai contoh ayat ni. Atattakhidhu asnaman aliha. Asnaman, ya? Asnaman aliha. Okey, jadi maksudnya sad ini yang pertama ni sifatnya adalah rokhawah, alirkan suara. Dan yang kedua sifatnya adalah isti'la, tebalkan. Ashabu. Ya, tak boleh baca bukan. Kalau baca ashabu, dia tak jadi isti'la. Dapat tuan-tuan? Dua huruf. Kha dengan so. Akhraja dengan ashabu. Baik. Yang ketiga dad ni kita bincang besok. Sebab ni kena apa? Kena fokus betul-betul. Saya nak ambil yang senang-senang dulu. Okey, kita ambil satu lagi huruf za. Yang last sekali. Ya, huruf dad, ghain, ta dengan qaf ni esok pagi. Hari ni kita ambil satu lagi huruf za. Zalama. Yang ni bukan az. Kalau kata azlamu, salah. Azlamu. Ya, okey. Contoh ayatnya, wa idza azlama alaihim. Kita nampak kan tekanan kepada lidah. Azlama alaihim. Okay, zat juga sifatnya adalah rokhawah. Kita mengalirkan aliran suara. Dan pada masa yang sama satu lagi sifatnya adalah isti'la. Azlama. Tak boleh baca azlama, salah. Ya, azlama, salah. Azlama. Ingat ya, kita punya lidah sahaja yang angkat tau. Ya? Apa ni, bibir. Satu lagi tips. Sebelum saya terlupa. Bibir, dia kekal lah. Okey, cuba letak satu jari dekat bibir. Azlama. Kita punya bibir, dia tak moncong. Tapi yang berubah adalah lidah. Kalau sekiranya bila kita sebut sifat huruf isti'la, kita punya bibir kita moncong, maksudnya tak sampai lagi. Kena praktis lagi. Azlam, dia hanya melibatkan lidah. Ya, iaitu lidah kita terangkat sampai ke langit-langit. Dia tak melibatkan bibir. Bibir sama je. Taklah moncong kan. Tak, sama. Azlama. Jadi tips dia, letak jari satu dekat bibir.
azlama, azlama. Dia kekal je, tak bergerak. Ya. Ini untuk pagi ni kita bincang 3 contoh huruf isti'la. Lagi 4 lagi insya-Allah pada pagi besok. Baik. Ada apa-apa soalan tentang isti'la? Jadi jangan stres, jangan pening-pening, insya-Allah kita perlahan-perlahan kan, sikit-sikit, slow-slow. Baik. Kalau tak ada, saya rasa itu saja. Semalam kita dah bagi contoh, 3 contoh. Kha, jangan sebut kha. Kalau sebut kha, tak sampai ke makam isti'la. Dia kena kha. Cuba sebut kha. Kan? Bukan Kalau sebutan makhraj betul, tapi sifat salah. Kalau kita kata lada, apa ni makhraj? Sahih. Tapi sifat salah. Dia kena lada, bukan Okey. Kemudian yang kedua semalam huruf so. Dia macam ada U dekat belakang tu. Kan? Kho, so. Jadi bukan as. Dia pangkal lidah. Ya. Asnaman. Ya. Asnaman, bukan asnaman. Baik. Kemudian semalam juga kita bincang satu lagi yang akhir semalam. Zo. Kan nampak ada O belakang? Zo. Azlamu, bukan azlamu, salah. Dia azlamu. Ini penting belajar sifat huruf. Kalau tidak, kita tak boleh. Cuma secara online ni mungkin kita boleh bagi teori lah. Kalau nak praktik nanti insya-Allah lepas habis pandemik nanti kita boleh buat 1-2 kelas yang berbentuk praktikal, boleh kita sebut, boleh baca. Ya, azlamu. Baik. Kita pergi kepada huruf yang keempat pada pagi ini, huruf dad. Dad tadi saya dah sebut, bahagian tepi lidah, kiri atau kanan, dirapatkan kepada bahagian gusi. Bahagian tempat tumbuh gigi ataupun ke bahagian gigi kita. Kan? Ad. Ingat ya? Dad, ad. Dia satu, sifat hari ini sifatnya isti'la. Dan yang kedua, dad juga sifatnya adalah ataupun rokhawah. Kita belajar sebelum ni. Dad sifatnya juga adalah rokhawah. Nampak tak? Dia rokhawah. Kemudian hari ini sifat satu lagi, huruf dad ni adalah sifatnya isti'la. Jadi kita kena ra'ikan sifat ini, dad. Ad. Sebab dia bergerak tu, dia mengalir tu, ad tu, sebab dia sifatnya rokhawah. Kemudian sifat hari ini isti'la, tebal pula. Ad-tarruhu. Yang ni yang saya kata kena praktiskan. Faqul nadribu. Ataupun dalam surah dalam surah Al-Fatihah, waladdal. Kita tak boleh sifat dia sebagai syiddah. Waladdal, dia akan jadi syiddah. Dia kena rokhawah. Ya, ini huruf
Dad. Faqul nadribu. Faqul nadribu. Nad. Tebalkan dia. Baik. Yang kedua, untuk pagi ini huruf ghain. Yang ni pun selalu kita dengar imam baca yang tak sampai kepada maqam isti'la. Ya? Ghain, ar. Bukan ar. Okey, cuba sebut. Ar. Bukan ar. Okey, dalam surah Al-Fatihah, cuba tengok. Ghairil mar. Ada imam yang baca mar. Kalau baca mar, dari segi makhraj, betul. Tapi dari segi sifat, belum sampai kepada isti'la. Yang tu sifatnya istifal. Dia kena maru. Ghairil mardu. Jadi bila kita faham yang ni, kita baca ataupun kita dengar orang baca, kita boleh tahu. Ya? Ghairil dia kena mardu, bukan ghairil mardu. Kalau mardu, salah. Dari segi apa salah? Dari segi sifat huruf. Dari segi makhraj, betul. Ini huruf ghain, mar, bukan mar. Ya? Ghairil mar, ini salah. Sebab dia sifatnya isti'la. Mardu. So, di sini aghlalan. Kan? Dia sifatnya adalah isti'la. Dan yang kedua, sifatnya juga adalah rakhawah. Iaitu mengalirkan aliran suara. Dia ada aliran suara. Kita bukan matikan dia. Bukan kita hentikan aliran suara. Okey, contoh ayat ni ya. Wa aghraqna ala fir'aun. Wa aghraqna itu belum sampai ke sifat isti'la. Dia kena wa aghraqna. Kita dapat rasa pangkal lidah kita naik. Wa aghraqna. Ini huruf ghain. Baik. Yang ketiga, pada pagi ini, huruf ta. Huruf ta ni insya-Allah saya yakin memang tak ada masalah. Kita kebanyakannya betul lah. Bukan bukan dia ta ni juga kan. Ta ni sifatnya apa? Sifatnya satu adalah hari ini isti'la dan yang kedua dia adalah syiddah. Jadi bila syiddah dia ada qalqalah. At'amahum. Ya. Dzalikum azka lakum wa athhar. Ya, ta. Dan yang akhir sekali, huruf yang keempat pada pagi ini adalah huruf qaf. Qaf juga sifatnya isti'la. Satu isti'la dan yang kedua syiddah. Wa aqwamu. Thumma aqrartum. Ya, jadi alhamdulillah kita selesai bincangkan 7 sifat huruf
huruf yang bersifat dengan sifat isti'la.